Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wa salatu. Dengar. Alhamdulillah. Okay, kita mulalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Pertama, selamanya marilah sama-sama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pelbagai kurniaan nikmat yang diberikan kepada kita. Baik. Kita menyambung perbincangan kita dalam fiqh hadis. Bagaimana yang tertera di sini? Ya, memahami hadis itu tidak semudah sahih itu sunnah atau itu ibadah. Kita masuk ke siri yang ke-38 dah pada malam ini. Cuma nak share ni tak jumpa sekejap. Macam mana ni? Baik. Tak keluar. Dia tak keluar yang web ni. Macam mana nak buat? Ya, ni tak ada masalah juga ni. Bila tekan nak design, tekan macam biasa dah. Cuma tak keluar. Cik Zahir boleh tolong ke? Tak boleh nak share ni. Lock ke apa ni? Tak lock. Okey, baru ada. Ya. Baru timbul. Okey, kita balik semula. Okay, kita sambung. Minta maaf sikit lah atas apa nama sedikit alat yang tak dapat dielakkan sebentar tadi. Sebab keluar apa? Nak share tak keluar. Baik, okay, seperti biasa kita menyambung pembincangan kita. Kita dah masuk tajuk bahagian yang kelima untuk makluman pada apa tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okay, hari ini dah 1 November, kejap masa berlalu, 3 Jamadil Awal, malam ini malam keempat Jamadil Awal. Kita dah masuk bahagian yang ataupun bab yang kelima. Buku ini mengandungi 5 bab. Kan, bab 1 tajuknya akidah, ada berapa 6 tajuk. Bab 2 kenabian, ada 6 tajuk. Bab yang ketiga ibadah, ada belah-belah tajuk. Bab yang keempat muamalat, ada 4 tajuk. Dan bab yang kelima yang terakhir ada 6, 8, 11 tajuk. Okay, kita ada 11 tajuk untuk bab yang terakhir ni. Ini sebagai bab yang pertama lah dalam tajuk yang pertama dalam bab yang kelima. Yang berbunyi lupa hafazan Al-Quran berdosa. Kan, dalam bentuk soal ataupun tanda tanya lah, berdosa tak? Tak. Baik, seperti biasa kaedah yang digunakan dalam penyusunan buku ini adalah Q&A, soalan dan jawapan. Soalan dan jawab. Okey, si bertanya, dia kata saya dahulu seorang pelajar tahfiz. Saya telah hafal 10 juzuk Al-Quran
Namun kerana kesibukan saya sebagai jurutera sekarang ini, banyak juga ayat yang tidak saya ingat kembali. Bahasa mudah lupalah. Semalam seseorang menyebutkan hadis yang menyatakan bahawa melupakan hafazan Al-Quran satu dosa besar. Adakah hadis sebegitu, Ustaz? Kalau bahasa kita ada ke hadis yang sebut begitu kan? Baik, jawapan memang ada sebuah hadis yang menyebutkan perkara ini. Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmizi rahimahullah meriwayatkan daripada Ibnu Jurayj, daripada Muttalib bin Abdullah bin Hantab, daripada Anas bin Malik, bahawa Nabi SAW ada bersabda. Ibnu Jurayj ini nama dia Abdul Malik bin Jurayj. Ulama dan ahli hadis antara yang terkenal lah dalam sejarah Islam, lahir 80 Hijrah di Mekah dan meninggal tahun 150 Hijrah. Jadi tahun yang sama dengan Imam Abu Hanifah dah wafat, dan tahun 150 juga tahun kelahiran Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Baik, sabda Nabi tadi, kata Nabi, uridat alayya ujuru ummati hatta al-qadhatu yukhrijuha ar-rajulu minal masjidi wa uridat alayya dunubu ummati falam ara dhanban a'zamu min suratil qur'ani aw ayatin utiha rajulun summa nasiyaha. Uridat alayya ujuru ummati, dibentangkan kepada aku pahala-pahala umat aku. Kata Nabi, maksudnya aku diperlihatkan pahala-pahala umat aku sehingga pahala seseorang yang mengeluarkan kotoran kecil dari masjid. Maknanya benda yang kecil sekali pun kan, buang sampah lah daripada masjid pun ada nilai pahalanya. Maksudnya begitu. Kemudian wa'uridat, dan aku juga dibentangkan atau diperlihatkan alayya dhunubu ummati. Kalau tadi pahala, jadi dosa. Falam ara zamban a'zama min suratin minal Quran, dan aku tidak melihat dosa yang lebih besar daripada satu surah atau ayat ataupun satu ayat utiha yang dihafal oleh seseorang rajulun, seseorang lelaki ataupun penghafaz, thumma nasiha, kemudian dia lupa akan hafazan tadi. Jadi ada hadis kan. Jadi kalau orang bercerita kalau kamu hafal Quran, kamu lupa, kamu tak ingat, dosa kamu. Itu dosa besar lagi tu. Mana ada hadis tak? Ada. Okey. Jadi ada hadis dia. Orang yang lupa. Kata Imam Tirmizi, ini hadis gharib. Hadis gharib ni pun saya kira tuan-tuan pun maklum. Saya buat nota kaki. Kan mudahlah untuk kita nak refresh balik. Hadis gharib ialah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi yang tidak biasa ataupun jarang didengar. Dalam kalangan perawi hadis, dalam konteks ini gharib ini dia ada dua lah. Satu gharib mutlak dan satu lagi gharib nisbi. Dan hadis gharib biasanya memerlukan penelitian lanjut untuk menilai kesahihan dan kredibilitinya. Ulama hadis biasa akan periksa. Saya mau cek sanad matan dan hadis, matan dan sanad dan matan hadis untuk menentukan sama ada hadis tadi itu sahih ataupun tidak. Ada kalanya ataupun walaupun hadis gharib dianggap sebagai hadis yang lemah, ada kalanya dia masih diterima jika ada sokongan ataupun kita panggil syawahid ataupun mutabaat. Ada sokongan daripada hadis-hadis lain. Kan, hadis-hadis lain, atau jika kandungannya itu selaras dengan prinsip Islam yang luas. Secara keseluruhan hadis gharib beri pandangan yang unik dan berbeza dalam memahami ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila sebut hadis gharib maknanya hadis dhaif lah secara mudahnya. Baik, Imam Tirmizi bercerita bahawa beliau pernah tanya kepada Imam Bukhari. Kalau dalam daurah baru ni, saya paparkan dia punya garis masa ataupun timeline. Kan? Jadi imam-imam seperti Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi ni
merupakan anak murid kepada Imam Al-Bukhari. Baik. Dan masing-masing ada kecenderungan ataupun keistimewaan yang tersendiri. Jadi Imam Tirmizi pernah tanya kepada Imam Bukhari tentang status hadis ni. Imam Bukhari tidak mengenalinya dan turut menilainya sebagai gharib. Dan selain itu, hadis sanad ini ada ilah, ada kecacatan. Imam Ad-Darqutni dalam kitab Al-Ilal. Dalam kitab Al-Ilal oleh Imam Ad-Darqutni, dia kata Ibnu Jurayj tidak pernah mendengar daripada Muttalib. Tadi yang kita baca. Ibnu Jurayj dia tidak pernah mendengar hadis daripada Muttalib bin Abdullah bin Hantab tadi. Jadi besar kemungkinan beliau mentadliskan typo ni, beliau mentadliskannya daripada perawi yang lemah seperti Abu Sabrah dan lain-lain. Jadi ini dari sudut andaian lah, besar kemungkinan. Sebab apa? Sebab didapati bahawa Ibnu Jurayj ini tidak pernah mendengar daripada Muttalib. Yang ni pentingnya. Kalau kita orang awam sendiri pun tuan-tuan boleh cari. Kan? Dia punya tadilah garis masa. Bila Ibnu Jurayj ni lahir dan mati, bila Muttalib ni lahir dan mati, serta mereka berada di kawasan mana. Kan, duduk di Basrah, Kufah ke Mesir ke, kan. Jadi walaupun dengan jarak yang jauh tadi tu, contohlah, apakah mungkin atau tak mungkin mereka ni boleh bertemu. Kan, jarak antara Mekah dengan Mesir, kan, walaupun jauh, kita tidak boleh kata mustahil kerana kemungkinan. Ini dari sudut andaian, kemungkinan si Polan tadi itu pergi mengerjakan haji di Mekah, lalu mereka bertemu di sana sebagai contoh. Kan, sebab kita tak tahu. Jadi bila tak tahu, maka tidak boleh kita buat andaian yang tidak berasas. Baik, antara Muttalib dan Anas bin Malik turut juga berlaku munqati' ataupun terputus sanad. Dan ulama hadis menyatakan bahawa Muttalib tak pernah terima riwayat daripada seorang pun sahabat Nabi. Ni. Kan, maknanya tak pernah pun terima. Jadi sedangkan anak ni sahabat Nabi. Jadi ni antara punca penyakit dah. Antara yang menyebutkan perkara ini ialah Imam Ali Al-Madini, Imam Al-Bukhari dan lain-lain. Maka kesimpulannya hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah. Okey, clear. Baik. Ada hadis lain daripada Yazid bin Abi Ziyad. Ini yang kata kalau ada sokongan. Kan, kalau ada sokongan, okey, ada hadis lain. Untuk apakah boleh hadis yang ini membantu menyokong hadis yang kita sebutkan tadi yang dhaif. Baik, kita tengok. Daripada Yazid bin Abi Ziyad, daripada Isa bin Fa'id, Fu'alih Hamzah tak Fa'id. Daripada Sa'ad bin Ubadah, Rasulullah bersabda, ma min ahadin yaqra'ul Qur'ana summa yansahu illa laqallaha azza wa jalla wa huwa ahdam. Ma min ahadin, tidaklah seseorang yaqra'ul Qur'an, yang mempelajari Al-Quran, yakni membacanya, menghafalnya, summa yansahu, kemudian dia lupa, illa melainkan jawab kepada ma ni, laqallaha, dijumpa Allah Ta'ala esok nanti, akhirat nanti, dalam keadaan wahwa ahdam, dalam keadaan kusta. Jadi siapa yang baca Quran dia lupa, kan, kalau kita ikut terjemahan lah. Tapi yang dimaksudkan dengan yaqra'ul Quran di sini ialah sudah tentu menghafal Quran. Kalau kita baca, mana kita ingat, kan. Jadi artinya siapa yang menghafal Quran, kan, kemudian dia lupa akan ayat-ayat yang dibacanya itu, melainkan dia bertemu Allah dalam keadaan kusta. Baik, dalam keadaan penyakit kusta lah. Baik, Isa bin Fa'id seorang perawi yang majhul. Majhul ni mudah saja, kan, daripada perkataan jahil, kan, tak tahulah, yang tidak dikenal pasti siapa dia. Walaupun ada nama,
Perawi yang majhul tidak dikenali dalam kalangan para perawi hadis. Ini biasalah kalau dalam disiplin pengajian hadis, kalau an rajulin, memang kita tak tahu siapa. Itu memang majhul. Tapi bila ada sebut nama juga, contoh kata nama si Fulan bin Fulan daripada Isa bin Faid umpamanya, dia ni tidak masuk dalam senarai panjang, bukan shortlisted, bukan senarai pendek, tapi senarai panjang dalam kalangan ulama ataupun ahli hadis. Kalau tanya kita lah rakan-rakan, contoh ginilah tuan-tuan yang mengaji sekolah, satu batch dengan kita, dia rasa tak pernah dengar lah nama ni. Ataupun kalau orang kampung kita lah, nama sekian dia rasa tak pernah dengar lah. Kan? Betul ke dia duduk kampung kita ni? Kan? Jadi begitu. Jadi dalam kalangan ahli hadis ni, yang cukup teliti terhadap nama perawi ni, kan, jadi dia kata tak, perawi ni tak dikenali. Jadi bila tidak dikenali, maka tak tahulah keadaan dia punya biografi dia. Ada pertemuan riwayat dalam sanad hadis ini, sebahagian meriwayatkan seperti sanad ini dan sebahagian lain meriwayatkan daripada Isa bin Sa'id daripada seorang lelaki. Daripada seorang lelaki al-rajul, di mana ada beza, kan? Jadi kalau al-rajulin memang confirm lah, kan, ada perawi majhul, bukannya merujuk kepada Isa bin Sa'id. Jadi lepas pada dia ni, sanad ni ada seorang lagi, al-rajulin, dan barulah daripada Sa'ad bin Ubadah. Seperti hadis yang sebelumnya, hadis ini pun juga dhaif. Maknanya walaupun ada hadis yang kedua yang boleh barangkali dijadikan sebagai syawahid ataupun mutatabaat hadis sebagai sokongan, dua-duanya adalah lemah. Kalau begitu macam mana? Boleh pakai tak? Satu saja, maknanya kekal dalam keadaan dia tu adalah hadis yang dhaif. Baik. Okey, adakah perbincangan ulama tentang isu ini? Kan, adakah perbincangan ulama berkenaan perkara ini? Perbincangan tentang dosa besar masuk dalam perkara akidah. Hadis dhaif ni tidak dapat menjadi hujah dalam perkara ini. Justru kata penulis, dia berpandangan bahawa kedua-dua hadis ini tidak boleh menjadi dalil untuk mengatakan bahawa lupa hafazan Quran adalah dosa besar. Kalau begitu, tak payah hafal lah. Kalau kita hafal Quran, kita lupa, dosa besar, cari penyakit lah. Akhirnya orang akan demoralize. Betul tak? Baik, tak payah hafal Quran. Sebab apa? Kita nak hafal Quran, mudah ingat. Nak hafal Quran ni tidaklah payah sangat. Tapi nak jaga, tuan-tuan maklum lah. Nak jaga ni, kita nak jaga surah lazim. Wadduha ke bawah. Orang kata panggil tukar takir. Tak. Bila lama dah tak perangat, tidak baca. Contoh tak, kan? Itulah. Itu yang kita dah hafal dah. Kan? Jadi bila lama tak baca. Saya tidak kata orang lain lah. Saya sendiri. Kalau nak jadi imam, contoh kata, kan, kita akan baca ayat-ayat yang lazim. Ayat ni lama tak baca. Kan? Tak boleh. Sebelum tu, ataupun kalau contoh kata kalau nak ke surah, imam surah dah ada. Kita prepare lah, kukuk lah, mana tahu tak. Imam yang biasa tak ada orang guna naik. Jadi sama ada kita baca ayat lazim ataupun kita prepare lah, kan, ayat-ayat ataupun surah yang tertentu, kalau lah, kan, orang tolak jadi imam. Bukannya masa tu Allahu Akbar lepas Fatihah kita pun baca. Kan, kadang-kadang contoh lah, mudah tak tuan-tuan. Kan, ayat-ayat yang lazimnya, yang familiar, yang orang baca. Sama ada ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam ke dan sebagainya, memang dah kita ingat. Tapi kalau kita tak dengar orang panggil tak, kan, yang tu juga barangkali kita akan sangkut pada hujung, sangkut pada hujung ayat wa ulaika humuz zalimun ke wa ulaika humuz sadiqun ke, contoh, kan. Jadi boleh berlaku kesalahan, kan, di hujung ayat apabila kita tidak mengulangi akan hafazan ataupun bacaan tersebut. Baik, ulama sepakat bahawa melupakan hafazan Quran satu perkara yang buruk ataupun negatif. Ini kita maklum. Kan, bila hafal Quran, satu nak apa, nak ingat dah. Kemudian nak jaga hafazan tadi tu memang cukup payah.
Kalau belajar di Mesir lah, mungkin tuan-tuan ada saudara mara ke, belajar di Mesir ni memang ataupun belajar di mana pun mata nak kena jaga, telinga nak kena jaga. Kalau tidak, yang baru hafal je satu muka surat boleh terbang. Pasal apa? Tengok mi'arab. Kan? Mesti panas sikit-sikit. Contoh. Baik, namun sama ada perkara ini termasuk dalam dosa besar atau tidak berlaku khilaf padanya. Baik, pandangan pertama, sebahagian ulama menilainya sebagai satu dosa besar. Pada kumpulan pertama kata dosa besar. Siapa dia? Antaranya ialah seperti Abu Al-Aliyah Ar-Riyahi, Imam Ad-Dhahak dan juga Ibnu Sirin. Dan ia menjadi pegangan sebahagian ulama mazhab Syafi'i seperti Abu Al-Makarim, Imam Ar-Ruyaini, Ar-Rafi'i dan juga Ibn Hajar Al-Haythami. Kan? Lupa yang dinilai sebagai dosa besar ini berpunca daripada malas dan lalai. Ini puncanya. Sebab apa jadi dosa besar? Sebab kita malas, kita lalai nak ulang kaji hafazan Quran tadi. Kan? Yang tu. Sebab kerana kita malas. Tu kadang ialah kita tidak nak blame, kita tidak nak tembak siapa-siapa. Kan? Jadi imam-imam yang bertugas ni, kan, terutama pada hari Jumaat, kan, dia kena baca dan pastikan bahawa bacaan tadi itu memang betul. Dan dia kena mengulangi. Kan? Itu sebahagian daripada kita perhati tengoklah kawan-kawan kita yang jadi imam pada hari Jumaat, kalau dia nak baca ayat-ayat yang lain sikit lah. Jadi dia kena mengulang sebelum tu. Kan? Bukannya tu ingat. Ada yang memang dah ingat pun. Baik, ya, ada pun lupa yang disebabkan oleh sakit, maka dia tidak haram. Kalau sebab sakit, tak mengapalah. Baik, Ibnu Rushd menukilkan ijma' ulama' bahawa orang yang terlupa hafaz Al-Quran kerana sibuk, balik pada soalan tadi tu, kan, sebab dia dah sibuk kerja lah, kan. Jadi itu sekadar contoh saja sebagai engineer. Kerja-kerja lain tak kira lah, apa juga kerja kerana sibuk dan kita kegagalan kita dalam mengurus masa. Kan, kita rasa sibuk sangat, akulah manusia pada penting atas muka bumi, kan, sehingga kita nak baca Quran satu muka surat pun tak boleh. Itu baca, apatah lagi nak hafal, nak ulang hafazan. Baik, kerana sibuk mempelajari ilmu yang wajib ataupun sunat, maka tak berdosa. Kalau kita ni sebagai penuntut ilmu, tuan-tuan, contohlah kata kami lah dulu yang pernah belajar di Mesir ni, setahun ni, kalau dulu sistem tahun ni ada ambil berapa? 12 subjek. Masuk dengan subjek Quran. Kan? Kelas pagi, petang, kemudian malam pergi mengaji lagi, menadah lagi, bincang lagi. Maka nak mengulangi hafazan Quran tadi tu, juzuk berapa? Juzuk 30 umpamanya, ataupun juzuk yang pertama. Jadi kata Ibn Rushd ini, tak mengapalah, mana tidak berdosa, kerana kita sibuk nak mempelajari ilmu yang lain. Tapi benarnya kita kena usaha tak. Sebagai kesimpulan, lupa hafazan Quran terpulang ataupun ada dua sebab. Terbagi kepada dua sebab dan dua hukum yang berbeza. Pertama, lupa kerana sifat manusia mudah lupa. Kita ni manusia mudah lupa ataupun lupa kerana sibuk dengan perkara yang wajib ataupun yang sunat. Maka hukum lupa sebegini tidak. Contoh yang terakhir tadilah. Baik, yang kedua, lupa kerana dengan sengaja meninggalkan Quran. Lupa dengan sengaja meninggalkan Quran, yakni enggan membacanya semula ataupun juga enggan untuk nak mengulang-ulang hafazan tadi. Hukum lupa macam ini adalah berdosa. Kan? Berdosa, namun tidaklah sampai kepada tahap dosa besar. Sebab apa? Sebab hadis yang membicarakan tentang perihal dosa besar itu, kedua-duanya adalah hadis yang dhaif. Baik, perkara ini menjadi peringatan kepada para hufaz Quran, termasuk kita juga ni. Walaupun saya hafal sikit je, kan, apalah, pokoknya dia menjadi ingatan untuk diri kita sendiri, sama ada sempurna 30 juzuk atau hanya beberapa surah, ataupun kita tambahlah mungkin beberapa ayat yang tertentu, kan.
Secara amnya setiap orang Islam digalakkan untuk membaca Quran dan untuk nak hafalah sedikit demi sedikit. Dan biarlah ada improvement lah. Ada peningkatan bacaan sesuai dengan umur. Masa umur 20, ayat lazim ataupun surah-surah lazim waktu ke bawah zaman sekolah. Kemudian bila dah zaman masuk universiti, sama ada ayat-ayat surah-surah tadi hilang ataupun bertambah banyak akan hafazan dan kefahaman terhadap ayat yang dibaca dan dihafal. Oh, saya bukan bidang pengajaran Islam, Ustaz. Saya bidang kejuruteraan, saya bidang perubatan, saya bidang pendidikan, kan? Alasan yang memang kita boleh bagi. Inilah juga yang kita bimbang, tuan-tuan. Kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Kan? Kalau di peringkat sekolah menengah lah mereka aliran agama, aliran Arab. Tapi bila dah habis SPM, mereka masuk matrikulasi, asasi dan sebagainya. Dan degree mereka menyambung di dalam bidang yang lain. Kita bimbangkan hafazan Quran mereka tadi itu, kalau mereka tak betul-betul menjaganya, dia akan hilang sedikit demi sedikit. Kan? Dan juga ilmu agama yang ada asas tunjangnya pun juga hilang sedikit demi sedikit. Untuk parti tengok, kalau pelajar lelaki tak nampak ketara sangat, pelajar perempuan yang kita boleh kesan dari sudut penampilan zahir, cara pakaian, kan? Budak-budak yang lepas sekolah agama ni, jadi stocking dah tak pakai, kan? Kalau baju pula bila angkat sini nampak lengan, sedangkan masa sekolah okey dah tahu pun. Jadi masa sekolah dulu dia pakai macam tu apakah kerana uniform ataupun kesedaran untuk menjaga dan menutup aurat. Ini masalah. Yang telekung pun tidak sempurna sifat dia, kan? Apa dan apatah lagi yang berpakaian macam telanjang. Ada tak? Ada apa tidak tengok. Kita tidak nak cari salah orang, tapi dia menjadi satu pengejaran kepada kita. Mudah-mudahan kita jaga ku anfusakum wa ahlikum nahra. Kita jaga ahli keluarga kita yang kecil yang besar supaya mereka tahu dan mereka patuh kepada peraturan Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan yang dimuliakan Allah Taala sekalian, ada beberapa punca ataupun faktor yang menyebabkan seseorang itu lupa hafazan. Pertamanya ialah kurang konsisten dalam pembacaan. Tadilah sibuk, kan? Kita letak diri kita bukan setakat hafazan, untuk nak bacaan pun sama juga. Jadi salah satu punca kehilangan hafazan adalah kurang konsisten ataupun tidak konsisten dalam membaca dan mengulangi akan ayat-ayat yang dihafal tadi. Jadi bila seseorang tidak jadikan baca Quran sebagai rutin harian, mereka berisiko untuk lupa ayat tadi. Tak tahulah sama ada tuan-tuan bersetuju tak setuju, kan? Kita sendiri. Cuba kita contoh ayat lazim lah dah. Suratul A'la. Sabbisma rabbikal a'la. Kan? Cuba tak baca sebulan. Cuba kita tak baca sebulan, kemudian kita jadi imam. Tak. Kita jadi imam. Boleh lancar tak? Kalau boleh lancar tu alhamdulillah. Kalau sangkut depan lagi dalam beberapa ayat pada sangkut sabbisma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa. Betul diam, kan? Tak mari pula ni. Kerana apa? Memang kita dah cari dah, kita dah ingat betul-betul dah, kan? Tapi oleh kerana lama dah tak baca akan surah tadi, 2-3 bulan tak baca barangkali, kan, kita boleh lupa. Dan apatah lagi kalau ujungnya yang tadi tu ada sedikit kekeliruan, yafqahun, kan, dan apa panggil ya'malu dan sebagainya, kita pun tak berapa cerap, kan? Dan apatah lagi juga kita baca kita tak faham, lagi harum, kan? Kita baca Quran kita tak faham, bila dia berisiko untuk lupakan ayat tersebut. Proses menghafal perlukan pengulangan.
Kan? Ini semua maklum saya kira ni. Nak hafal ni, kita cara nak pujuk anak-anak kita tak perlu hafal saya kata. Kan pada pelajar pun sama tak perlu hafal. You baca, kamu baca berulang kali. Baca 5 kali. Jangan ingatlah. Sebagaimana orang Melayu ingat akan surah Yasin. Baca ayat tapi bila tanya tak ingat, tapi oleh kerana mereka familiar dah sampai sini waja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim sadda fa aghshayna wa fahum la yubsirun. Bila kita baca sangkut dia boleh tegur. Dia tak ingat sebenarnya pun, tapi oleh kerana dia duduk baca tiap minggu. Kan? Jadi perlukan kepada pengulangan yang berterusan untuk pastikan bahawa ayat tadi memang lekat dalam kepala. Tanpa latihan yang tetap ataupun konsisten, kan? Jadi dia boleh hilang. Selain itu, kalau tidak ada usaha yang dilakukan untuk nak mengulangi hafazan secara berkala. Itu sebab kalau perhati tengoklah, kan? Cabaran kepada siapa saja, bukan kepada hafiz, kan, pelajar lepasan dari Quran ke, lepasan pengajian Islam ke apa ke, kita letak kita sendiri pun yang ada pun barangkali secuai saja tak banyak yang kita apa, tapi kita nak jaga, kan, surah-surah lazim yang kita hafal. Bila lama tak baca, hilang. Kan, ingatan terhadap ayat yang telah hafal tadi itu akan hilang. Kan. Baik, dan kita juga ni terpangkat dengan pelbagai tanggungjawab. Ini perkara biasalah, rutin kita. Kan, rutin kita, kalau saya dah sebutkan, contoh kata anak-anak lah, kami yang anak-anak ni lepas solat maghrib, kan, mereka akan baca Quran dulu. 2 muka surat. Dah lekat dah. Kan, saya tengok yang anak bosok saya lah, yang 10 tahun. Kan, kok mana pun dia akan baca. Nak boleh lekat ni memang makan masa lah, kan. Baik, dah berapa tahun dah, daripada umur berapa? 5 tahun. Dia khatam Quran 6 tahun. Setahun. Hafal, ni apa? Baca. Jadi dah 10 tahun bermakna dah apa? 5 tahun, kan. Dah rutin yang sebegitu. Baik, akibatnya mereka mungkin mendapati diri mereka jauh daripada Quran dan perlahan-lahan hilang apa yang dihafal. Okay. Kemudian yang keduanya ialah faktor persekitaran. Faktor persekitaran ini misal kata dalam rumah kita. Ini juga berlaku, bukan soal Quran saja, bab solat pun sama. Kan, kita cuba tanya anak-anak kita. Kan, anak-anak kita ni ada yang solat hanya di sekolah, bila tanya, mak ayah dia tak solat kat rumah. Nanya anak tadi. Jadi dalam konteks Quran pun sama. Kan? Persekitaran yang tidak ataupun yang kurang kondusif untuk belajar dan hafal Quran. Sama ada gangguan, bunyi bising, kan? Seperti muzik yang kuat ataupun juga orang bercakap, kebisingan yang daripada luar yang boleh mengalihkan tumpuan, mengganggu proses hafazan dan sebagainya lah. Selain itu, aktiviti sosial yang tidak berhenti, seperti kita selalu duduk bersembang kawan-kawan. Bila kita nak hafal Quran, turut menyumbang kepada kurangnya fokus kita kepada mengulangi akan hafazan Quran. Ini sekadar contoh. Kan? Jadi nak hafal Quran ni biar suasana yang tenang. Kan? Mana mula-mula hafal kita dah tahu dah, kalau muka surat sebelah kanan, atas ayat apa, bawah ayat apa, sebelah kiri pun sama. Itu biasa teknik, antara teknik hafazan lah. Lepas tu nak mengulangi, kan, selain daripada kita ulang bacaan dengan kita baca dalam tolak sunat. Kan? Selain daripada masa kata law ni lah, biasa kalau lepas isyak ni, mengulang lah. Kan? Mengulang lah satu juzuk ataupun setengah juzuk. Itu bergantung kepada masing-masing. Kan? Baik, suasana yang tidak menyokong boleh merencatkan semangat seseorang untuk berusaha dalam menghafal dan mengekalkan hafazan. Itu sebab bila kalau anak yang hafal Quran, peranan mak ayah juga cukup besar. Kan, bagi kata-kata semangat, sediakan suasana yang kondusif tadilah. Kan? Kalau dia duduk dalam bilik, okey, dia hafal Quran. Bila keluar, okey, TV terpasang, tak berhenti. Pun satu hal juga. Kan, tuan-tuan? Jadi cabaran.
sekeliling. Okay. Kemudian kehadiran gangguan yang boleh mereka akibatkan rasa kecewa, kan, dan sebagainya lah. Kemudian yang ketiga ialah kurang motivasi dan disiplin. Disiplin memang cukup payah. Tanpa motivasi yang kuat untuk hafal Quran dan faham apa yang dibaca, yang dihafal. Kan? Disiplin memang saya katakan okey, disiplin bila? Lepas solat subuh. Kan? Bukan setakat ini cerita-cerita nak hafal ni, bukan soal nak baca. Nak baca tu disiplin juga. Solat subuh nak hafal, nak baca dan nak mengulangi akan bacaan. Kan? Baik, motivasi menjadi elemen penting yang mendorong seseorang individu itu berusaha dengan lebih keras dalam menghafal, terutamanya ketika menghadapi cabaran ataupun ada kesukaran. Bila seseorang tidak melihat nilai dan kepentingan dalam membaca faham Quran, mereka baca tapi sekadar gitulah, kan, tak ada dorongan pula. Kan gini, kita faham tuan-tuan, anak-anak ni setengah orang tu dia hantar anak dia, kan, untuk belajar Quran, untuk hafal Quran, tapi dia sendiri pun tidak pernah bertanya khabar ataupun memberikan suntikan semangat, motivasi, kan, kepada anak tadi. Dia hanya sekadar suruh anak tadi tu hafal Quran, kan. Dan juga disiplin. Disiplin memang cukup penting lah. Nak berjaya mesti patuh kepada disiplin diri kita sendiri. Baik. Kemudian dengan disiplin yang tinggi, individu tadi akan cenderung untuk meluangkan masa setiap hari. Ni payah ni sebenarnya tuan-tuan, nak konsisten tak? Kita semangat saja. Kan, nak konsisten 2 muka surat sehari, 2 ataupun 2 muka surat bagi setiap waktu solat. Tapi bagi orang yang dah rutin, sebenarnya simple saja. 2 muka surat ni berapa minit je. Kan, kalau contohlah ya, satu juzuk ada 10 line, 20 muka surat ada. 20 muka surat, okey. Kalau nak lepas solat, kan, nak ambil lah 2 muka surat sehari. Kita letaklah dalam kepala setting ayat ni, muka kanan, muka kiri. Betul. Kalau yang berdasarkan kepada halaman Quran. Biasanya orang mengapa begitu, kan? Mudah ingat. Kalau nak apa habis kepada surah, saya rasa tidak, kan? Kalau nak ingat, cara mudah ialah dasarkan kepada muka surat dalam mushaf. Baik. Jadi, oleh itu, membina motivasi dan disiplin yang kukuh adalah kunci kepada kejayaan seseorang dalam menghafal Al-Quran. Yang keempat, stres. Kan? Stres ni macam-macam lah hari ni. Kehidupan yang penuh dengan tekanan dan stres, baik dari aspek kerja, keluarga, pendidikan, memberi kesan besar kepada kemampuan seseorang untuk mengingat termasuk hafazan Quran. Jadi, saya bila ada seorang kawan, dia kata, inilah yang MRSM ini akan perkenalkan kurikulum tahfiz, kan, kepada seluruh MRSM. Baguslah, kan, secara konseptualnya, secara teorinya, ya. Kata siapa TPM, kata silap dululah. Kita tahu bahawa budak-budak ni, dia kata memang dia takkan jadi hafal Quran, betul. Tapi sekurang-kurangnya ada beberapa surah, kan, yang melekat dalam diri dia. Kan, tapi tak kira lah berapa surah ni, sebab dia bergantung kepada individu, kan. Jadi itu antara usaha lah. Mungkin ada orang setuju, mungkin ada orang tidak setuju, terpulang kepada masing-masing. Bahkan saya dimaklumkan, saya pernah hadir satu perbincangan untuk idea ini. Dia kata memang kita faham dah yang budak-budak dipanggil Tibet, kan, yang juga yang hands-on ni, vocational ni, memang nak apa Quran lihat, nak baca Quran pun memang cukup lihat, tapi sekurang-kurangnya mereka hafal surah-surah dan ayat-ayat yang lazim dulu. Apalagi tidak pun begitu, daripada zero.
Kemudian bila hafal ni, kan, bila baca, bila hafal ni, tak dapat lekat banyak, lekat sikit pun jadilah. Kan? Dan kita berikan tadilah penjelasan kerana tadi yang pertama tadi isu ini ialah nanti kan saya hafal Quran teringat lupa ustaz saya dapat dosa. Tak, kan tidak dapat dosa kecuali kamu memang mengabaikannya secara sengaja, kamu tak nak baca Quran, kamu tak nak mengulangi akan hafalan kamu, memang kamu akan dosa. Tapi itulah yang menjadi cabaran kepada kita hari ini. Baik, tekanan boleh menyebabkan keletihan mental. Kemampuan otak untuk berfungsi secara optimum menjadikan hafalan terasa lebih sukar dan membebankan. Kita letak kita lah tuan-tuan, kan. Mungkin ada orang dalam siri, ada orang 5 siri, takkan dia kata tua-tua dia nak apa Quran lagi. Otak dah tepu dah, cubalah. Dan doa dah pada Allah Ta'ala, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husna ibadati, minta lah, kan, dengan bakit umur yang ada ni untuk kita jadi tak dapat banyak, sikit lah pun jadilah untuk kita hafal Quran. Tak. Jangan mudah putus asa, kan. Jadi hafalah sikit-sikit, kan. Dalam keadaan mental yang tak stabil, kemampuan untuk fokus nak ingat ayat-ayat Quran dapat terjejas dengan ketara. Rasa cemas, tertekan boleh menimbulkan gangguan dalam proses pembelajaran di mana individu mungkin sukar untuk nak menghayati makna terhadap ayat-ayat yang dibaca. Sebab itulah kalau kita bagi awal lagi penekanan yang betul, baca dan kamu faham akan ayat yang dibaca sikit demi sedikit. Kita tak nak dah habis dah juzuk 30 kan, ataupun ayat-ayat lazim, tanya apa makna? Tak tahu. Kan? Saya dah cerita dah pada tuan-tuan, kan? Saya pun pernah bertanya pada anak-anak tahfiz kita. Dia kata tak tahu, kami tak diajar pun, kami diajar untuk baca dan hafal Quran aja. Kan? Mungkin itu secupis sahaja sebahagian segelintir mereka. Kan? Mungkin tidak benar. Kan? Mungkin ada tempat lain, sekolah tahfiz lain dan pelajar-pelajar lain, memang mereka betul dapat memahami akan ayat-ayat yang mereka baca dan mereka hafal. Tapi pengalaman saya, kan, dengan umur saya ni nak pencing dah 4 tahun lagi, jumpa dengan anak-anak yang jadi imam tarawih, kan, di surau-surau masa Ramadan, memang tanya, memang tak faham pun akan apa yang dibaca. Barangkali belum ada kesedaran kerana usia muda remaja. Wallahu'alam. Baik. Kemudian penting untuk cari cara nak mengurus tekanan. Ini bab stres lah, kan. Jadi takkanlah stres nak baca Quran pun stres. Sedangkan baca Quran itu sebenarnya dapat hilangkan stres. Baik, kemudian kekurangan pemahaman penghayatan. Apa Quran tanpa faham makna dan konteks ayat menyebabkan hafazan tadi menjadi dangkal dan kurang berkesan. Kita tak faham apa yang kita baca. Tak seronok lah. Itu sebab, kan, bila kita faham apa yang kita baca, kita rasa seronok. Tak nak pula imam tu pula, kalau ini adalah konteks kita jadi imam lah, kan. Imam tiba climax. Imam yang tak faham bacaan ataupun ayat, dia berhenti pada ayat yang tak betul. Kan, Allahu Akbar, rokok pada rakaat pertama. Kan, sedangkan cerita tadi tu belum habis masuk tergantung. Dia, kan, lepas tu naik rakaat kedua, sambung cerita. Okeylah, tapi dia berhenti pada bacaan ataupun pada konteks ayat yang masih tergantung, cerita tak habis. Kan, bagi orang yang faham terhadap ayat bacaan tadi. Makmum yang tak faham, janji baca Quran, jadi je lah. Tak, selesailah. Itu antara masalah kita di pihak makmum dan apatah lagi dalam konteks imam tadi. Kan, yang hafal Quran, memang dia kena betul-betul faham dan daripada situlah akan ada ataupun dapat penghayatan. Tanpa pemahaman yang mendalam, ayat tadi tidak menjadi sebahagian daripada pengalaman hidup mereka.
menjadikan hafazan lebih sebagai bebanan. Kan, patutnya kita enjoy. Macam kita lah. Kita rasa ada masalah, kita baca Quran. Kan, kita rasa ada masalah, kita solat. Tapi kita tak. Bila ada masalah, kita tidak solat. Kan, Quran pun tak dibaca dah, jadi terbaliknya semakin jauh kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya bila ada masalah kita pun tahu siapa yang akan menyelesaikan masalah kita tadi. Dan tak lain tak bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita tak. Kan? Jadi ketiadaan pemahaman yang sebegini menjadikan seseorang tadi itu berasa jauh, asing dengan Quran. Tuan-tuan membaca daripada alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Quran itu menjadi petunjuk kepada orang yang bertakwa. Jadi orang bertakwa akan jadikan Quran sebagai petunjuk. Orang yang tidak takwa memang dia takkan rujuk Quran. Nak buat apa? Dia dan sebaliknya, sehingga menyongkarkan mereka untuk mengaitkan ayat-ayat tadi dengan kehidupan seharian kita. Apabila seseorang tak faham apa yang mereka hafal, mereka mungkin tak dapat kaitkan dengan pengalaman, dengan situasi yang mereka hadapi dalam hidup. Lalu menjadikan proses nak mengingat ataupun nak mengulang hafazan tadi itu makin susah, makin payah. Kan? Baik. Oleh itu, penting bagi penghafal Quran menggabungkan proses hafazan dengan pembelajaran dan pemahaman supaya setiap ayat yang dihafal itu dia faham, lebih bermakna dan berkesan dalam jiwa dia ataupun jiwa kita lah, kan? Dan okey, yang satu laginya ialah masalah kesihatan. Bila kita rasa kurang sihat, kan? Ini cabaran nak beribadah, nak solat pun rasa terganggu. Nak baca Quran, kan? Sebab Quran ni kita kata nak baca, benda ni optional je. Yang solat, yang fardu, yang wajib pun kadang-kadang setengah orang ni tak apalah. Bila dah sakit sikit, diuji sikit, tidak solat. Kan? Jadi apatah lagi kalau Quran yang bersifat optional ataupun pilihan. Kan? Nak baca pun tidak, apatah lagi kalau nak mengulangi hafazan lagi jauh. Kan? Jadi ini sebagai satu cabaran kepada kita. Jadi bermakna cara tak langsung kita kena jaga kesihatan. Kalau sakit tu memang kita tak dapat nak elak ustaz. Betul lah. Kan? Tapi kita kena tahu bahawa jaga kesihatan itu lebih utama. Tak nak tariklah saya sembang, kan? Dengan birah ni. Bila sebut ada seorang ustaz selebriti kata sedang sakit kronik sekarang ni. Kita baca dalam media sosial. Dia kata biasa sebagai ceramah ni, lepas ceramah ni makan isyak ni, makan sedap. Kepala kambing dengan kolesterolnya macam-macam, kan? Jadi akhirnya boleh menimbulkan sakit yang agak berbahaya lah, tanpa exercise dan lain-lain. Kan? Nanti tengok. Jadi bermakna kena jaga makan. Baik, bila tubuh tidak berada dalam keadaan yang sihat, fokus kepada dan tenaga yang diperlukan untuk belajar, untuk mengulangi ini dalam konteks hafazan, untuk mengulangi akan terjejas. Contohnya individu yang sakit fizikal, kan, tak mampu bagi tumpuan sepenuhnya semasa sesi hafazan, dan menghalang mereka daripada target lah. Contoh kata malam ni sakit kepala ataupun tak apa sihat ke apa ke, okay, target kata nak mengulang satu juz, tak dapat. Dan kelebihan kronik juga menyebabkan otak yang tidak berfungsi secara maksimum, menjadikan proses mengingati ataupun menghafal itu lebih sukar dan menyebabkan hafazan rasa macam satu benda yang cukup berat bagi hufaz tadi. Selain itu, kesihatan mental juga
sama ada kemurungan, kan, juga ada kesan mengganggu seseorang tadi itu. Jadi dalam mental yang tak berapa stabil, mungkin juga bukan setakat mental lah, yang jenis apa stres, kan. Tuan-tuan tengok hari tu dalam yang viral ni, bila kereta ditarik dia pecah, kan, cuma kereta, dan yang kita dah sebutkan rasa dalam hari tu dah. Jadi dia tak tahu bahawa kereta yang dibeli tadi itu secara pembiayaan itu adalah milik bank. Bukan milik dia, belum lagi cuma nama dalam gerai milik dia. Kan? Jadi dia total loss. Kereta tadi itu akan jadi bersih buruk dan dia masih lagi ada hutang bank yang wajib dilunaskan. Nanyalah musibah berganda-ganda disebabkan oleh nafsu, kan, dan juga kejahilan. Baik, dalam keadaan mental yang tak berapa stabil, fikiran individu yang dipenuhi dengan pelbagai perasaan negatif yang akan menghalang mereka daripada mencapai tujuan ataupun fokus dalam konteks nak mengulangi hafazan Quran. Kan gangguan ingatan juga muncul. Kan, ingatan macam-macam lah, ingat tak ingat, kadang campur was-was kalau ayat ni tu kamu taki, dan di mana individu sukar untuk nak ingat ayat yang tadi dihafal tadi. Oleh itu pentingnya jaga kesejahteraan fizikal dan mental supaya proses hafazan dapat berjalan dengan lebih baik berkesan. Kemudian yang terakhirnya ialah kurang sumber atau bimbingan. Perlukah kepada seorang guru? Saya dah hafal Quran dah Ustaz. Kan kena ada. Kita pergi tasbih. Tak. Jadi ketiadaan guru ataupun sumber yang tepat untuk membantu dalam hafalan Quran boleh menyebabkan individu yang berusaha untuk nak menghafal dan mengulangi. Memang maknanya ibarat kata kita boleh bawa sendiri, tapi kadang-kadang dari sudut semangat motivasi kita perlukan kepada kawan, kan, menti, kan, ataupun guru kita baca di tasbih. Di samping mungkin ada kesilapan terhadap bacaan kita, kan, dan sebagainya, dia dapat memperbetulkan akan kesilapan tadi. Dan hal ini boleh mengakibatkan proses hafazan jadi tidak teratur, kurang sistematik, di mana mereka mungkin rasa keliru dengan cara terbaik untuk nak memperkukuhkan hafazan mereka. Baik, kemudian bimbingan daripada individu. Orang berpengalaman kita pun pergilah jumpa, kan, orang-orang yang hafiz ni, cuba tanya mereka bagaimana dari sudut mereka susun atur masa, kemudian dari sudut makanan mereka, rutin harian mereka, macam mana kata. Masa semua ada 24 jam sehari semalam. Tapi orang ni dia boleh perform better dalam konteks hafazan, dia boleh ingat banyak, dan kita pula nak baca satu muka surat pun, nak ulang satu muka surat pun dah muak dah. Kan? Jadi seorang guru yang ada pengalaman, dia boleh kesan lah. Kan, mungkin sini ada orang-orang lama, contohlah dalam grup kita ni, bila dengar tasmid, kan, dia boleh kesan, sini ada silap zikir ni, kan, tempat yang wajibul gunnah ta'un tidak didengung, tak cukup, kan, ataupun mat tak cukup panjang ke apa ke, dapat mengesan kelemahan dalam cara seseorang itu menghafal ataupun tidak menghafal, dan mungkin bantu untuk bagi keadaan yang sesuai. Dan mereka juga dapat daripada bagi semangat, bagi motivasi, bagi sokongan untuk mendorong pelajar tadi itu supaya terus berusaha, kan, untuk mengulang bacaan yang dia hafal. Baik, jadi dengan adanya bimbingan yang berkesan, kita kira hasil penghafalan itu insya-Allah dia dapat selesai. Benda ni dia tertakluk kepada